Tengkorak Podcast. Woo! Selamat datang ke Tekong Podcast. Welcome back to your favorite Lo-Fi podcast with me, Hadri Shah. And this is Jihad Selfie. Alright. Tuan-tuan dan puan, kalau hampa perasan, jihad selfie ni sebenarnya, tajuk kita sebenarnya hari ni jihad selfie. Sebab apa? Ada sebab dia tuan-tuan dan puan. Tapi aku just nak tanya, ni fun fact. Kalau hampa ada baca buku aku yang first, Nasionalisme Longkang, yes, jihad selfie ni salah satu esei aku dalam buku tersebut. Sebenarnya, satu lagi fun fact, sebenarnya sebelum kami rilis buku tu, tajuk asal dia adalah Jihad Selfie, bukan Nasionalisme Longkang. Tapi setelah dibincang, tajuk utama adalah Jihad Selfie. Sebab apa ada tajuk Jihad Selfie dalam esei aku adalah sebab tulisan tu adalah tulisan aku yang sinis ataupun mempersendakan golongan-golongan yang kononnya menyelamatkan dunia tapi bawa selfie stick rata-rata, duk ambil gambar apa dia buat, dan dia macam orang dah tengok bertebaran di media sosial, ambil gambar yang tak sepatutnya lah. Itu actually the point of aku tulis essay tu, sebab ini apa yang aku observe. Sebab dulu aku dan kawan-kawan dulu kami melakukan satu kerja-kerja yang orang kata apa, konon aku malas lah sebut NGO ni, sebab aku rasa macam NGO ni terlalu mainstream lah bagi aku lah. Tapi masa tu kami juga ambil bahagian dalam kerja-kerja yang berkongsi makanan. Mula-mula kami berkongsi makanan pada malam hari, kemudian yang kami mulakan kerja kami tu berkongsi makanan untuk sarapan pagi untuk kawan-kawan kita di sekitar Kuala Lumpur. Jadi hari ni tajuk kita tuan-tuan dan puan, jihad selfie ni sebab apa? Sebab aku duk fikir 2-3 hari ni apa tajuk aku nak bubuh kat kita punya episod kali ni. Cumanya aku tak dapat. Aku gagal untuk dapat satu tajuk, jadi aku terpaksa pinjam balik apa yang aku pernah tulis dalam buku Jihad Selfie tu. Sebab apa? Sebab beberapa minggu yang lalu aku dah tengok dalam satu Twitter, tak silap aku, ada orang kongsikan, ada satu, dia hantarlah zaman sekarang kan, sebenarnya kita ni memang nak kena promosi kerja-kerja kebaikan ni. Itu yang aku rasa kita kurang, ataupun yang kita kena tambah lebih-lebihkan kerja-kerja kebaikan. Tak kira lah kebaikan dari segi apa sekalipun. Kebanyakan kerja-kerja kemanusiaan atau kerja-kerja kemanusiaan ni, kerja dia nampak macam berat sangat, macam gila babi apa aku nak buat kerja kemanusiaan ni kan, nampak macam terlalu heavy kan. Tapi sebenarnya kita dalam seharian kita, kerja kemanusiaan ni, hang bangun pagi, hang senyum kat orang, hang greet elok pun, aku rasa tu salah satu bahagian lah. Sebab dunia yang dah bergolak hari ni, dunia yang dah pincang, yang tak nampak siang dan malamnya lebih kurang sama, yang sentiasa dimomok-momokkan dengan banyak kebencian, ataupun dengan banyaknya orang kata apa, tunggang terbalik, banyak huru-hara tau dunia ni. Jadi kerja kemanusiaan ni lah yang perlu dipromosi. Aku bersetuju benda tu, dan aku yakin kerja-kerja ni lah yang kita kena promosi, yang kita wawarkan. Kita kena macam contohnya menumbuh biak kan, supaya orang ramai tengok, ni patutnya aku pun boleh buat kerja ni, sebenarnya aku pun boleh bahagia, aku boleh ambil bahagian ni, aku pun boleh. Kita nak kena tengok at least apa yang kita buat hari-hari itu adalah kerja-kerja yang memberi kebaikan, manfaat kepada orang lain tanpa kita minta balik. Sebenarnya kerja ni, kalau kami buat kerja baik minta balik ni, sebenarnya benda-benda yang orang kata apa, aku tak berapa setuju lah. Buat benda-benda ni nak kena tahu berapa banyak pahala nak dapat, kena kali 28 ke, kena 14 ke, kena darab ni lah, just because of nak bagi motivasi. Bagi aku macam tak lah, kita buat kebaikan ni bagi aku adalah untuk hang buatlah, sebab itulah yang hang kena buat pun sebenarnya, dan itu juga yang hang
hak hang untuk buat dan hak hang juga untuk terima kebaikan tu. Baik, berbalik pada cerita tadi ni, tajuk kita jihad selfie ni. Sebenarnya aku tengok kat Twitter tu, dia hang tahulah ni orang suka ambil gambar, buat apa sikit ambil gambar tunjuk orang. Aku rasa tak ada masalah, tetapi bermasalah apabila kita ambil gambar dengan orang kata apa, dia ambil gambar, ambil video dengan cara yang tak sepatutnya. Contohlah sebab aku dulu masa sebelum mula-mula buat Bubur Bojuis, kita orang actually pernah ada ikut satu NGO ni lah. NGO ni memang lucu lah bagi aku. Malam pertama aku ikut dia pun, aku just join tu sebab kawan aku bagi aku, nah boleh ikut ni, kita ikut lah, kita tengok macam mana dia buat kerja kan. So aku pun join. Bila aku join malam pertama tu saja, aku dah dapat baju tercetak tulis aktivis kat sini. Mati kering, aku tak ambil baju tu, aku tak pakai. Dia tercetak baju ni, apa segan weh. Baru buat satu malam dah tulis top aktivis. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Cerita dia adalah, aku rasa aku ikut sekali atau 2 kali pun. Aku rasa 2 kali kot aku ikut sampai aku rasa macam dah, that's it. Aku just nak tahu cara kerja dia, kerja buat tu macam mana, kerja tu buat macam mana kan. So malam tu aku ikut, ada satu malam tu kira ramai sikit lah aktivis-aktivis. Daripada malam-malam sebelumnya, kami pergi lah belakang lorong dekat Selangor Mansion tu. Aku ingat lagi, this is the moment yang memang aku dah, malam tu adalah malam terakhir aku ikut apa. Sebab kami bawa makanan apa semua, bagilah dekat gelandangan ni. So sampai kat satu gelandangan ni, dia punya kaki, kat kaki dia tu macam lubang kan tau. Aku rasa dia diabetes kot. So dia lubang macam luka lah. Lubang literally memang lubang kan tau. Hang tengok macam kaki dia, kat kaki parah, bahagian kaki dia, atas kaki dia tu kan macam melekuk macam tu lah, lubang kan. So dia, sebab dia nak tidur, dia tak mau bagi binatang nyamuk apa duk hurung kat situ kan. Dia bakar tempat bekas telur tu tak, dia bakar supaya keluar asap tu, so nyamuk-nyamuk tu tak mai kat situ. So ada mai geng-geng aktivis ni ambil gambar banyak gila bang. And in the moment yang aku tengok tu, ada seorang aktivis tu duduk sebelah dia, ambil gambar macam ni. Peace. Mamat tu makan nasi je. Mamat tu dapat nasi, dia makan nasi, dia buat bodoh kan. Dia ambil gambar tu, Mamat tu orang tu cameraman ambil gambar, aktivis tu buat macam ni kan. Aku rasa macam gila, this is crazy lah. Madness lah. This is madness kan. So aku tak ikut dah. Sebab dalam pengalaman aku 2 kali tu, aku tahu sikit macam mana nak buat kerja tu. And then barulah aku belajar. Kemudian bila aku bercollaborate dengan banyak orang yang lebih, orang kata lebih orang berketerampil ataupun orang yang dah jadi rutin dia buat benda-benda macam tu kan. Jadi aku tengok Twitter ni tu, tak sampai lagi cerita Twitter ni. Kat Twitter ni, dia buat cerita dia macam ni lah. Sebab sekarang kan semua orang, bukan semua orang kan tu dalam pandemik kan, yang kita tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi kita pun nak buat baik dekat orang yang mantap barang kat kita. So ada satu ni, Bamat ni dia order makanan. Jadi dia order makanan dekat satu food delivery ni. So food delivery ni pun main rumah dia. Sampai rumah, bagilah makanan dia sampai. So Mamat ni keluar. Lepas tu ada orang pegang phone lah. Of course lah kan, pegang phone, ambil gambar, ambil video, merakamkan setiap detik tu kan. So brother ni kata, abang nak makan ke belum? Lepas tu brother food delivery ni cakap, tak makan lagi. Nah bang, ambil sikit ni, saya dah beli kat bang. Sebenarnya saya beli kat bang, bagi kan. Lepas tu abang nak lagi tak? Nak fries ke apa benda kan? Nak dia berkongsi. Jadi aku tengok pengalaman video tu, aku rasa macam bapak gampang kan. Hafsah nak kena buat macam jejak kasih weh. Semua nak kena buat macam hang ni kru apa, kasih apa TV3 dulu tu. Apa benda bukan jejak kasih, satu lagi tu, hak yang Jacqueline Victor menyanyi tu, hak cerita sedih tu bersamamu kan, buat macam bersamamu weh. Macam ambil gambar brother tu, ambil ni, aku tak faham memang
memang hang beli makanan untuk bagi dekat dia tu, bukan kata kat kat food delivery tu saja, dekat siapa-siapa pun hang bagi. Hang tengok jiran hang susah ke, adik-beradik hang susah ke, kawan hang susah ke, memang baguslah hang dapat sediakan makanan kan. Kurang beban lagipun kan bagus. Kongsi makanan ni sebenarnya dia menjalinkan hubungan, baguslah. Tapi bila hang tengok dengan hang rakam setiap detik tu kan, for what? Aku rasa macam tak kena. Ini yang masalah bila orang buat dulu gelandangan lah. Sekarang tak ada orang tak cakap sangat dah gelandangan ni. Sebab apa? Zaman pandemik ni siapa tak boleh keluar kan. Ada lah, masih lagi kita ada NGO ataupun organisasi yang tanpa hierarki ni buat keluar bagi makan apa semua kan, sediakan barang-barang dan sebagainya kat depa. Memang ada, tapi kita tak boleh dengar sangat contoh tu sekarang. Mungkin sebab sekarang ni bila orang nak bagi makan, orang bagi makan food delivery dah, ataupun kat jiran-jiran. Since bendera putih kita ni sampai satu tahap sebenarnya kita dah melangkah ke taman dunia yang kononnya berbangga-bangga dengan teknologi yang power gila babi, tapi kita gagal satu perkara, yang bila kita nak bagi benda je, kita nak ambil gambar orang tu. Kita nak ambil gambar ni lah makcik yang saya jumpa tak saat ni, yang tak makan 3 hari dah, jadi kami pun beli makanan, bagi duit gedebuk gedebak apa semua. Ambil gambar makcik tu, pegang lah hang punya ni. Hang dah sama je macam menteri-menteri kita tak guna tu kan. So aku rasa ya, memang betul kebaikan macam tu kita kena wawarkan. Kebaikan macam kita kata, wah ni saya kumpulkan duit dengan kawan-kawan, kami delivery food pack kat orang ni. Kita kumpul duit, kita bagi dekat ni dengan harapan supaya kita dapat jaga sama kita. Okeylah. Tapi hang sampai duk ambil gambar muka orang, ambil gawang kasar rumah orang tu, macam orang tu hang tak rasa kesian ke? Dia dah lah susah. Hang hidup hang macam hang tak tentu arah. Apa yang hang nak sebenarnya? Apa yang hang nak dengan merakamkan gambar orang tu? Rakam buat video, lepas tu hang nak attention ke? Hang nak ke orang retweet hang macam tu? Hang nak beribu retweet ke? Ataupun hang nak like ke? Atau hang nak tiba-tiba hari ni hang post, esok follower hang jadi ramai ke? Apa yang hang nak sebenarnya? Sebenarnya tak perlu pun. Aku tak nampak the reason of kenapa kita nak kena ambil gambar orang tu. Kenapa? Aku rasa benda tu bukan tak sesuai, tak boleh buat. Hang suka ke? Kalau aku tanya hang suka ke kalau macam hang susah, aku pergi rumah hang tu. Ni lah anak muda kita yang sekarang sedang bertarung dengan kemiskinan dan sebagainya. Jadi kami hulurkan beras kampit 10 kilo. Beras je pun hang bagi. Ya memang bagus hang bagi beras. Beras je pun hang bagi. Hang bukan boleh merubah hidup dia pun. Hang kongsi je. Jadi hang jagalah ayat muka dia. Dia ada anak, dia ada suami, dia ada kawan-kawan yang duk tengok kan. Ya memang dia pun susah. Kita tak payah duk abang satu dunia yang dia pun susah. Tak boleh Adri, kita mesti kena abang je. Nanti lagi ramai orang bagi. Aku rasa benda ni alasan je sebenarnya. Kalau kita nak bagi, kalau kita bertanggungjawab atas persekitaran kita bagi je. Kita bagi ataupun kita habak lah. Aku selalu tengok kawan-kawan aku yang memang bergerak buat kerja-kerja macam ni. Mereka lebih more or less mereka akan type sahaja dekat Facebook atau ambil gambar yang apa yang mereka dah sediakan kan. Mereka sediakan makanan ke, mereka sediakan ini ke, mereka sediakan apa-apa lah yang mereka nak bagi bantuan tu kan. It's okay sebab kita nak tengok. Kadang-kadang ada orang yang rigid kan. Ada orang rigid, aku dah bagi duit kan, apa yang hang buat aku tak nampak apa pun lah. Ni lah aku nak tunjuk bukti dia, contoh lah apa yang aku dah buat kan. Tapi okey, benda tu okey. Jadi kita semua orang tahu sebenarnya kita pun boleh buat sebenarnya kan. Macam dia buat kat rumah kawasan jiran dia, kita pun boleh buat sebenarnya. Dia buat bagi makan dekat food delivery. Bagus. Tapi yang kita duk ambil gambar tayang, ambil gambar brother yang food delivery ni nak buat apa? Aku tak faham. Nampak macam teruk sangat tau. Macam hang buat dia tu nampak macam teruk. Hang suka tau bila hang ni dikenang sebagai orang yang memberi. Aku yang beri benda ni. Bukan pasal dia bukan pasal orang tu yang menerima. They nothing to do with him anymore, but it's all about me. It's about my fucking money, my duit aku ataupun kerja keras aku ni nak bagi. Come on, kita dah
kita dah patut jadi lagi waras lah. Itu sebab aku rasa macam kita semakin tak waras. Kita nak buat baik pun dia nak abang tu dia tayang habis semua nak tunjuk ni gambar tu dia bendera putih tu berkibar megah di angkasa tu. Gila hati. Aku pelik. Ini pelik tuan-tuan dan puan. Jadi orang kita memang nak kena tunjukkan kebaikan. Dunia ni dah nipis dah. Dunia ni lagi ramai orang cakap supaya jadi kaya daripada suruh jadi buat baik. Nak jadi kaya ni hang selit je semayang duha lah, baca itulah, baca inilah, kena buat zikir 500 kali lah, selawat berapa kali je. Tapi pentingnya hang nak kaya. Itu semua jadi hang punya bahan je, konten hang untuk nak ajak orang supaya orang pun tengok hang kaya dan beriman. Aku pelik lah kalau orang nak cerita ajak pergi kaya ni. Tiba-tiba dia duduk selit benda-benda yang tak sepatutnya. Aku rasa aku turn off lah. Aku apa dunia ni semua nak jadi kaya. Semua cerita nak jadi kaya. Tapi dalam dunia ni juga memang ada juga orang yang nak cerita supaya kita buat kebaikan, supaya kita buat kerja-kerja kemanusiaan. Kerja kemanusiaan ni bukannya besar pun. Hang tolong jiran hang angkat buang sampah ke kerja kemanusiaan ke? Kan, ataupun hang bawa kereta ada signal kan, bagi signal ke orang ke kan, ataupun hang salah angkat tangan ke kan, itu pun kerja baik juga kan. Hang tengok kucing tu longkang tolong angkat lama tak mau belah dan tak tepi ke, angkat anjing ke kan, yang tengah lapar pergi makan ke, lepas tu hang kemas supaya apa makanan tu tak bersepah. Bila tak bersepah, lalat tak mai, tak busuk kawasan rumah. Itu kerja kemanusiaan. Jadi buatlah. Kita semua nak kena buat benda-benda ni. Jadi benda ni tak selalu orang nak buat. Kalau orang buat pun orang nak tunjuk ada benda macam cerita tadi tu. Aku tak tahulah Mamat tu dia nak apa sebenarnya. Tapi aku kalau aku diberi peluang, bukan diberi peluang, ni peluang aku lah ni nak meletiak ni. Jadi aku tak rasa benda ni mengarut. Benda ni hang bagi tulis pun dah cukup, hang tweet dah cukup. Hari ni saya spend duit sedikit sebahagian dari duit saya untuk berkongsi makanan dengan orang yang hantar makanan kepada saya. Harap dia gembira kerana saya pun gembira juga. Betul kan? Habis tak ada menyakit hati siapa, tak ada duk buat orang tu jadi teruk macam tu kan. Kita memang patut sedar ya, kita tahu kita ni kadang-kadang in a way kerana aku rasa kan kita nak habaq yang kesian food delivery ni kan. Kita memang kesian. Patutnya kalau kita kesian, kita patut tekan orang-orang yang contoh-contoh sistem yang menyebelahi hak-hak pekerja. Contoh macam food delivery ni. Patutnya dia kerja macam tu, dia boleh earn hidup. Kalau dia kerja, dia makin lagi hidup teruk, dan tak apa dia kerja, itu patut hang lagi kesian daripada ni kan. Tapi hang buat kesian macam dia tak makan pun semua, aku rasa something wrong lah benda-benda macam contoh orang ajar angkat sampah kan. Kita patutnya berbangga tau, ada orang nak tolong angkat sampah rumah kita. Begitu dia buat kesian bang kat nak. Baik, kita kena mengaji pandai-pandai supaya kita tak jadi macam orang tu. Gila babi apa? Kalau tak jadi orang tu, siapa nak angkat sampah kita? Hang tak angkat sampah rumah hang. Jadi setakat itu sahajalah aku nak meletiak pada minggu ini. Terima kasih kerana mendengarkan Tengkorak Podcast. Aku ada surprise nanti. Kita tunggu surprise tu sebab aku nak meraihkan benda ni dengan orang yang sentiasa mendengar Tengkorak Podcast, orang yang sentiasa bagi feedback kepada aku, orang yang sentiasa tertanya, Hadri apa sih dah berapa minggu ni tak ada Tengkorak Podcast kan. Jadi aku nak terima kasih kepada semua orang tu. Tapi surprise tu nantilah aku bagi sebab aku masih lagi dalam proses R&D. So terima kasih kerana mendengarkan episod kali ini. Love your life, love your family and friends. Die laughing. Tengkorak Podcast for life. Woo!